Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Okey, untuk video kali ni, so teacher akan pisahkan bab 7 kepada 3 video, okey, supaya tak terlalu panjang. So teacher akan terangkan 7.1, 7.2 dan 7.3 secara berasingan. Okey, so hopefully dalam kelas kali ni kita akan sempat cover untuk keseluruhan bab 7, and then you all boleh jawab modul untuk bab 7 tu lah. Okay, formative dan juga summative. Okay, so kita tengok yang pertama. 7.1 ialah tentang definisi dan juga cara pengiraan kerja, tenaga dan juga kuasa. Okay, first kita tengok apakah itu tenaga. Okay, tenaga ditarifkan sebagai keupayaan untuk melakukan kerja. Okay, so yang ni penting, kena ingat. Keupayaan untuk melakukan kerja. Okay, tenaga wujud dalam pelbagai bentuk. Seperti contohnya kita ada tenaga elektrik, tenaga haba, tenaga bunyi, tenaga kinetik dan juga tenaga keupayaan. So rasanya you all pun dah familiar dah, sebab masa form 2 pun kita ada sentuh tentang pelbagai bentuk tenaga. Okay, so point ketiga, tenaga boleh berubah bentuk daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain apabila kerja sedang dilakukan. Okay, so dia boleh berubah. Contohnya, okay, contoh boleh berubah daripada tenaga kinetik menjadi tenaga bunyi. Okay, contoh ada pergerakan ataupun you all berlari, lari and then you all lompat jauh. Okay, lompat. So bila you mendarat, tenaga kinetik tadi tu akan transfer kepada tenaga keupayaan. Okay, bila melompat tinggi, dan tenaga keupayaan bila you touch saja permukaan pasir tu, dia ada tenaga bunyi. So semua jenis tenaga ni dia boleh berubah bentuk daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Okey, tetapi kita tengok poin yang keempat, tenaga tidak boleh dicipta ataupun dimusnahkan. So kita tak create tenaga. Okey, masa you all berlari tu, kita tak menghasilkan tenaga. Tenaga tu sebenarnya dah ada dah dalam badan kita. Okey, dalam bentuk tenaga kimia. Okey, you all makan nasi, okay, makan breakfast kan. So bila kita berlari, tenaga kimia tu tadi dipindahkan, berubah bentuk daripada tenaga kimia menjadi tenaga kinetik. Okay, so ingat first point, tidak boleh dicipta. Second, tidak boleh dimusnahkan. Dia takkan hilang. Okay, dia sentiasa ada. So, jumlah tenaga adalah sentiasa tetap. Jumlahnya tetap, tapi bentuknya berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Okay. Okay, next one. Apakah itu kerja? So, tadi kita tengok tentang tenaga. Tenaga ialah keupayaan melakukan kerja. So, sekarang kita tengok apakah itu kerja. Okay, kerja ditarifkan sebagai hasil darab daya yang dikenakan dengan sesaran dalam arah daya. So basically dia adalah hasil darab daya dan juga sesaran. Okay, so tengok formula ni. Hasil darab daya dan juga sesaran. Tetapi mesti ingat, arahnya mesti arah yang sama. Okay, contohnya you all tengok objek yang warna purple tu kan. Okay, so mulanya objek tu dekat sini. Okay, and then ada daya dikenakan. Mungkin ditolak ataupun ditarik. So ditolak ke kanan. And then di stop dekat kedudukan yang kedua ni. Okay, so apabila dia bergerak daripada satu position ke position yang lain, okay, kita kena ambil sesaran dia ataupun jarak dia pun arah yang sama. Okay, gerak ke kanan. So, sesaran dia pun ambil ke kanan. Ke kanan sebanyak berapa meter? So, kita ambil. Contohnya 5 meter. So, kita tak boleh ambil contohnya objek tu bergerak ke kanan. Tapi jarak dia you ambil ke atas. So, tak boleh. Okay, so itu maksud dia. Hasil darab daya yang dikenakan dengan sesaran dalam arah daya. Arah dia mesti arah yang sama. Okay, so untuk formula, okay, kerja dalam unit joule sama dengan daya dalam unit Newton darab
sesaran dalam unit meter. So untuk pengiraan unit mesti sentiasa guna unit SI yang ni. Okay, daya dalam unit Newton, sesaran dalam unit meter. Contoh kalau dalam soalan dia bagi dalam kilometer atau sentimeter, so mesti convert dulu. Okay, mesti convert. Convert apa? Ubah unit dulu. Daripada kilometer jadi meter. Ataupun daripada sentimeter kepada meter. Barulah you all boleh guna dalam formula yang diberikan. Okay, iaitu W equals to Fs. Okay, kalau tak ada simbol, maksudnya dia adalah darab kan. So, you tahu kan? W sama dengan F. S tu sebenarnya ialah W sama dengan F darab S. Okay. Okay, unit SI bagi kerja ialah joule. Okay, 1 joule tenaga. 1 joule tenaga adalah 1 Newton daya yang digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter dalam arah yang sama dengan daya. Okay, so maksudnya dekat sini lah. 1 joule kerja adalah 1 Newton daya yang digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter dalam arah yang sama dengan daya. Dia sebenarnya maksudnya macam ni. 1 darab 1 dapatlah 1. Okay, tapi kalau ada nilai daya yang dikenakan kat sini berapa Newton, contoh 10 Newton, darab dengan 5 meter, so kita akan dapatlah nilai kerjanya berapa. Okay, iaitu hasil darab. Okay. Kerja adalah kuantiti tenaga yang digunakan untuk memindahkan sesuatu objek dari satu tempat ke tempat yang lain. Okay. Oleh itu, kerja yang dilakukan adalah bersamaan dengan tenaga yang dipindahkan. Okay. Unit SI bagi tenaga juga adalah joule. So, sama. Okay. Tenaga dan juga kerja. Okay, kerja, work. Okay, tenaga ialah energy. Okay, work tu something yang kita buat. Okay, you all kenakan satu daya. Okay, dan benda tu bergerak. Energy tu ialah tenaga yang kita pindahkan. Tenaga yang digunakan untuk memindahkan objek. Okay, so dia basically adalah benda yang sama. Dan unit dia pun sama. Okay, unit joule. Okay, contoh-contoh situasi di mana kerja dilakukan. Seorang lelaki yang sedang menolak keretanya. Okay, tengok gambar tu kan. Dan seorang pelajar mengangkat bukunya dari atas meja ke sebuah almari. Okay, so yang ni tolak. Okay, yang kedua, seorang pelajar mengangkat buku dia ke atas. Dari atas meja ke sebuah almari. Okay. Okay, namun demikian, tiada kerja dilakukan sekiranya seseorang menolak dinding batu kerana sasarannya adalah sifar. Okay, so W sama dengan F darab S. Tapi kalau dia tolak dinding batu tu tak bergerak. So, bila tak bergerak, S dia adalah kosong. Sifar. So, S sifar. So, kita belajar matematik kan. W sama dengan F darab S. So, W sama dengan F darab sifar. So, apa-apa nombor, apa-apa sahaja yang darab dengan sifar, dia akan dapat sifar. So, tak melakukan kerja. Walaupun kita tolak dengan sangat, dengan menggunakan tenaga yang sangat tinggi. Sampai berpeluh-peluh tolak dinding batu. Tapi, kalau dia tak bergerak, still kita tak melakukan kerja. Okay. Okay, kita tengok contoh. Mazlan menggunakan daya 30 Newton. Okay, 30 Newton. Untuk menolak sebuah kotak sejauh 5 meter. Sampai kotak tu bergerak 5 meter. Hitung kerja yang dilakukan oleh Mazlan. Okay, so ingat, first kita mesti tulis formula. Okay, apakah formula dia? So, dia nak kira kerja kan. Okay, kerja sama dengan daya yang dikenakan darab sesaran dalam unit meter. Okay. So, kerja sama dengan daya darab sesaran. So, gantikan. Daya 30 Newton, sesaran 5
meter. So hasil darab kita dapat 150 joule. Okay, jangan lupa tuliskan unit. Sentiasa tulis unit. Okay, so yang pertama formula, yang kedua gantikan nilai. Okay. Okay, contoh kedua. Berat sekampik beras ialah 50 Newton. Seorang pekerja memikul 4 kampik beras yang serupa dan menaiki tangga setinggi 6 meter. Hitung kerja yang dilakukan oleh pekerja itu untuk memikul beras itu. So ingat. Okay, kerja sama dengan daya dalam unit Newton darab dengan sesaran dalam unit meter. Okay, so dalam kes ni arah dia mesti sama kan? Arah daya dan arah sesaran tu mesti sama. So arah dia ke mana? So dia kata menaiki kan? Menaiki tangga setinggi 6 meter. So maksudnya arah sesaran ialah ke atas. So arah daya pun ialah ke atas. Okay, so sebanyak berapa? Berapa daya dia? So satu kampik beras 50. So 4 kampik beras kena darabkan. Okay, kita darab. Okay, so daya darab sesaran. So 50 Newton darab 4 sebab ada 4 kampik beras dan sesarannya 6 meter ke atas. Okay, setinggi 6 meter. So hasil darabnya kita dapat 1200 joule. Okay. Baik, contoh ketiga. Okay, Dania menggunakan 500 joule tenaga untuk menarik sebuah objek sejauh 20 meter. Hitung daya yang digunakan oleh Dania. Okay, so sekarang kita ada formula untuk kerja sama dengan daya darab sesaran. Tapi sekarang dia tak nak kita cari kerja. Okay, dia nak kita cari daya. Okay, so sama juga kita tuliskan formula and then kita gantikan nilai. Okay, so kita tahu tenaga tu tadi ialah sama juga dengan kerja. Okay, so gantikan 500 joule sama dengan daya dalam unit Newton, tak tahu sebab kita nak cari, darabkan dengan 20 meter. Okay, so daya kita dapat 500 joule bahagi 20 meter dan kita dapat 25 Newton. Okay, so bahagian ni ialah bahagian simple mathematics. Okay, yang ni aplikasi matematik. So bila kita nak cari sesuatu, contohnya 500 joule kan, sama dengan daya darab 20 meter. So yang kita nak cari ialah daya. So apa-apa yang kita nak cari, kita letakkan dekat depan, ataupun jadikan dia sebagai subjek kan. So tinggalkan daya dekat sini. So 20 ni darab pindah jadi bahagi. So sama dengan 500 joule bahagi 20 meter. Okay, yang tu kita dapat kat sini tadi tu. Okay, so ingat apa yang penting, first kita start dengan formula, and then kita gantikan nilai, and then bila ganti nilai baru kita nampak okay, apa yang kita nak cari tu kita jadikan dia sebagai subjek, letak dia dekat depan. Okay, so kesimpulannya, okay, kerja boleh rumuskan sebagai okay, kerja sama dengan daya darab sesaran. Daya Newton, sesaran meter. Okay, unit bagi kerja ialah joule. Okay, unit SI bagi kerja ialah joule. Kerja juga bersamaan dengan kuantiti tenaga yang dipindahkan. So kalau soalan minta kerja, cari daya darab sesaran. Kalau soalan minta tenaga, pun sama. Okay, tenaga, daya darab sesaran. Okay, macam soalan contoh yang ketiga tadi tu. Okay, kerja sama dengan hasil darab daya dengan sesaran dalam arah daya. So ingat, mesti dalam arah daya. Kalau kerja tu ditolak ke depan, so jarak yang kita ambil tu pun mesti jarak
berapa jauh dia bergerak ke depan. Kalau kita kerja tu dilakukan dengan menaiki tangga contohnya, so kita kena ambil jarak berapa jauh dia menaiki tangga. Okay, next one kita tengok kepada yang ketiga, iaitu kuasa. Okay, kuasa ditarifkan sebagai kadar melakukan kerja. So kalau ada perkataan kadar, dia mesti melibatkan masa. Okay, so tengok formula dia. Kuasa P. Okay, P is power. P ialah power. So simbol untuk kuasa ialah P, huruf besar. Okay, unit dia ialah watt. So kuasa P ialah sama dengan kerja yang dilakukan bahagi masa. Okay, so kita tahu kerja tadi ialah daya darab sesaran. So kita gantikan dalam formula, kuasa ialah daya darab sesaran bahagi dengan masa. Dalam bentuk simbol Fs bahagi T. P sama dengan Fs bahagi T. Okay, so beza dengan tadi kan, W equal to Fs, tapi P sama dengan Fs bahagi T. Sebab apa? Sebab dia sekarang dah tambah kadar melakukan kerja. Okay, unit SI bagi kuasa ialah watt. Okay, W huruf besar. 1 watt bersamaan dengan 1 joule kerja yang dilakukan dalam masa 1 saat. Okay, so unit dia mesti unit SI. Okay, contoh. Berat badan Taufik ialah 720 Newton dan berat anaknya ialah 180 Newton. Taufik mendukung anaknya sambil menaiki tangga setinggi 3 meter dalam masa 12 saat. Hitung kuasa yang dijana oleh Taufik. Okay, so dia dah bagi berat badan F, okay, daya dukung anaknya menaiki tangga setinggi, okay, so ni ialah S, sesaran dalam masa 12 saat. T, okay, masa. Hitung kuasa. So dia nak cari kuasa yang dijana. So tuliskan formula. Okay, kuasa sama dengan daya darab sesaran bahagi masa. Okay, so daya dah ada ke belum? Okay, daya kita kena tambah. Okay, sebab kita Taufik ni dia mendukung anaknya. So dukung maksudnya dua-dua beban tu bergerak serentak. Okay, so 720 tambahkan dengan 180 Newton. And then kita dapat 900 Newton. So sesaran dah ada 3 meter. Masanya 12 saat. Okay, so kita gantikan dalam formula. 900 Newton darab 3 meter bahagi 12 saat. So bila you kira, kita akan dapat 225 watt. So maksudnya Taufik ni dia ada kuasa sebanyak 225 watt. Okey, contoh seterusnya. Enjin sebuah kereta menjanakan kuasa 1800 watt. Okey, power dia sebanyak ni. Kereta tersebut bergerak sejauh 20 meter sesaran dalam masa 30 saat. Masa. Hitung daya yang dihasilkan oleh enjin kereta itu. So, berapakah daya? Okay, so bila diminta daya, so kita kena pecahkan formula tadi. Okay, kuasa sama dengan Fs bahagi T. Okay, so sekarang ni nak cari daya. Daya ni berapa? Okay, so kita gantikan daya darab sesaran bahagi masa. So, daya nak cari. Okay, so kita gantikan sesaran 20 meter, masa 30 saat, kuasanya ialah 1800 watt. Okay, so kita pindahkan. Okay, pindahkan apa yang kita nak cari tu ke depan sebagai subjek. So, kita ada 1800 watt sama dengan daya dalam Newton darab 20 unit meter and then bahagi 30 saat.
So selain daripada daya, semua kita pindahkan. So 20 darab pindah jadi bahagi. Okey, kejap. So kita kena pindahkan yang bawah ni dulu. So bawah ni dulu. Bahagi pindah jadi darab. 1800 watt darab 30 saat. And then darab pindah jadi bahagi. So bahagikan dengan 20 meter. Sama dengan daya. Okey, dalam unit Newton. So kita bila dah rearrange macam ni, kita dah susunkan macam ni, so kita akan pindahkan daya ni ke depan, ke kiri. Ke kiri. So yang subjek mesti dekat kiri. Daya sama dengan berapa? Okey, so jawapan akhir kita dapat 2700 Newton. Okey, so kerja. Okey, ni salah sikit ni. Kuasa Okey, so kuasa ialah kadar melakukan kerja. Okey, kadar melakukan kerja. Ingat, kalau ada perkataan kadar je, dia mesti bermaksud dalam masa berapa saat. Itu maksud kadar. Okey, dan unit SI dia ialah watt dan rumus dia ialah kuasa sama dengan kerja bahagi masa, ataupun kuasa sama dengan daya darab sasaran bahagi masa. Okey, yang kedua-dua ni ialah sama. Kerja sama dengan daya darab sasaran. Okey. Okey, cuba kita tengok soalan. Okey, ni contoh soalan pentaksiran akhir. Okey. So dia akan gabungkan daripada awal tadi you all dah tengok apa maksud tenaga, apa maksud kerja, apa maksud kuasa, and then cara nak pengiraan untuk mencari nilai-nilai tersebut. So dalam soalan dia akan combinekan semua. Okay, contohnya, apabila Prakash menolak sebuah kotak dengan daya 20 Newton sejauh 10 meter, kerja telah dilakukan oleh Prakash. Confirm dah melakukan kerja sebab kotak tu bergerak. So 20 Newton ialah daya, 10 meter ni ialah sesaran. Okay, so first dia tanya berikan takrifan kerja. Bila soalan tanya berikan takrifan kerja, samalah juga dengan apakah maksud kerja. So you akan jawab kerja ialah apa. Okay, ayat panjang-panjang. And then tentukan kerja yang dilakukan oleh Prakash. So sekarang baru kita nak tentukan nilai. Okay, so masa ni kita gunakan formula. Kerja sama dengan daya darab sesaran. Okay, 2 markah untuk 1, gantikan nilai dalam formula. Okay, satu lagi ialah pengiraan. Dan jawapan akhir yang tepat. Okay. Okay, C. Jika Prakash menggunakan masa 5 saat, ditambahkan lagi satu kuantiti. Untuk menolak kotak itu, hitung kuasa yang dijana olehnya. Okay, so tadi kita dah ada kerja. And then dibagi 5 saat ni ialah masa. So kita boleh cari kuasa. Okay, kuasa ingat tadi sama dengan kerja. Kerja W pula. Okay, kerja bahagi masa. Ataupun bila kita gantikan W tu, kita dapat Fs, daya darab sasaran bahagi masa. Okay, so kita tengok dia punya penyelesaian. So kerja adalah hasil darab daya dengan sesaran dalam arah daya. Tepat. Okay, mesti ada perkataan dalam arah daya. And then B, okay, ada daya, ada sesaran, gantikan nilai. Make sure unit SI. So dapat nilai 200 Joule. Okay, and then yang ni pula, okay, kuasa sama dengan kerja bahagi masa. So gantikan kerja yang you all dah dapat tadi dekat atas tu, bahagikan dengan masa. So dapat 40 watt.
So nampak tak? Yang bahayanya kat sini ialah kalau you all salah ni, jawapan salah, contohlah you all congak kan, and then salah kira. So jawapan sini pun akan jadi tak tepat. So berhati-hati, be careful. Okay. Alright, so itu sahaja untuk video yang pertama ni. Okay, so kita dah cover 7.1. So hopefully you all boleh refer pada modul dan cuba jawab soalan-soalan under 7.1. Okay, untuk video yang kedua nanti teacher akan sambung dengan 7.2 iaitu tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Okay, thank you.